Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma ballighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Hantarkan kami pada bulan Ramadan serta terimalah amalan kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan kembali bertemu. Setiap tahun, penantiannya penuh dengan teruja. Semoga Ramadan kali ini penuh bermakna daripada Ramadan yang sebelumnya. Saudara dan saudari yang dikasihi Allah, pada tazkirah hari ini saya akan membicarakan tentang mujahadah Ramadan. Tetapi terlebih dahulu saya ingin menyatakan bahawa saya sebenarnya tidak layak untuk memberikan tazkirah pada hari ini kerana adanya para muallim yang lebih layak lagi untuk mengupas tajuk pada hari ini. Namun, saya gegarkan juga diri ini dan bermujahadah untuk kita bersama-sama berkongsi manfaat. Seandainya ada salah dan silap, mohon guru-guru memperbetulkannya. Saudara dan saudari yang dikasihi Allah, berjaya atau gagal kita dalam mengawal hawa nafsu ni, khususnya pada bulan Ramadan, adalah dengan jalan mujahadah. Kita masih tertanya-tanya sejauh mana je mujahadah kita dalam mengawal hawa nafsu kan? Jadi, mujahadah kita dalam mengawal hawa nafsu dapat dilihat hasilnya pada akhir Ramadan, sama ada kita terdidik untuk melakukan perkara-perkara kebaikan maupun sikap kita masih sama saja sejak dari sebelum Ramadan hingga akhirnya Ramadan dengan melakukan perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang lara dan sia-sia. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, mujahadah Ramadan ni bermaksud kita berjihad, kita berjuang, kita melawan hawa nafsu dari segala perkara yang melalaikan, perkara yang inginkan keseronokan duniawi semata-mata dan kurangnya ibadah kepada Allah. Mungkin sebelum ni kita sering berkata-kata perkataan yang kotor, yang kesat, yang kasar, sering bertengkar dengan adik-beradik, mak ayah, rakan-rakan ataupun pernah memaki orang. Namun apabila tibanya bulan Ramadan, kita bermujahadah untuk melawan hawa nafsu kita dari melakukan segala perkara tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila salah seorang antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan bertengkar. Apabila seseorang mencaci atau memaki kamu, maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kata-kata yang baik itu juga adalah sedekah. Kataan yang baik itu bukan hanya saja pada percakapan, malah pada apa yang kita type, apa yang kita tulis, apa yang kita share melalui Telegram, Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Saudara dan saudari sekalian, di dalam bulan Ramadan ni, semua syaitan telah diikat oleh Allah. Namun demikian, ada satu sahaja yang tidak diikat oleh Allah, iaitu hawa nafsu. Tetapi, diri kita sendirilah yang kena melawan hawa nafsu agar tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita, yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Sebagai contoh, kita hindarkan diri kita melawan hawa nafsu kita dari melakukan perkara-perkara yang lalai, seperti asyik bermain game, menonton cerita-cerita yang berunsurkan maksiat, mengumpat, mengeji, menimbulkan fitnah dan pergaduhan. Saudara dan saudari yang disayangi Allah sekalian, mujahadah Ramadan ni kita mulakan sejak dari bangun tidur lagi, dengan melawan mata yang mengantuk, melawan kesejukan malam. Kalau sebelum ni kita bangun pada pukul 6 pagi untuk menunaikan solat subuh, tetapi dengan mujahadah Ramadan ni kita bangun lebih awal untuk melatih diri kita agar kita bertahajud, berzikir, membaca Al-Quran, menunaikan solat sunat untuk lebih dekatkan diri kepada Allah. Mungkin sebelum ini juga kita susah untuk bangun malam, untuk dekatkan diri pada Allah kerana adanya godaan-godaan syaitan, hasutan hawa nafsu. Tetapi pada bulan Ramadan, kita hanya perlu melawan hawa nafsu untuk kita dekatkan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan telah datang, maka dibukalah pintu-pintu syurga, ditutuplah pintu-pintu neraka dan diikatlah semua syaitan. Saudara dan saudari sekalian, seperti yang kita sedia maklum, bulan Ramadan ni hanya datang sekali saja pada setiap tahun. Jadi pada bulan inilah digandakan segala amalan kita seperti sedekah, puasa, solat sunat, amalan-amalan harian dengan niat kerana Allah. Pada bulan inilah bulan digandakan segala amalan, bulan keampunan, bulan barakah daripada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala, nescaya diampunkan baginya segala dosa yang terdahulu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melaksanakan amalan sunat pada bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan pahala melaksanakan ibadah wajib pada bulan selain Ramadan. Dan sesiapa yang melaksanakan ibadah wajib pada bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan pahala melaksanakan 70 ibadah wajib pada bulan selain Ramadan. Riwayat Al-Baihaqi. Saudara dan saudari yang dikasihi Allah sekalian, kesimpulan dari topik yang dibicarakan ini iaitu mujahadah Ramadan. Marilah kita sama-sama merebut peluang yang ada dengan kehadiran Ramadan ni agar ia dapat diisi dengan segala amalan kebaikan sebelum Ramadan terus berlalu pergi tanpa pengisian amalan kebaikan. Ramadan umpama sungai yang mengalir. Ia akan terus mengalir dan mengalir membawa segala kebaikan dan keburukan tanpa berpatah balik untuk mendapatkannya semula. Maka rebutlah peluang untuk kita bersama-sama bermujahadah, memperbanyakkan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan yang mulia ini. Saudara dan saudari sekalian, sebelum saya mengakhiri tazkirah saya pada hari ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan atas segala kehilafan yang dilakukan sama ada disedari atau tidak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita semua. Moga Allah menerima amalan kita dan menjadikan kita kembali dalam keadaan suci serta termasuk dalam kalangan orang yang mendapat kemenangan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.